Tasha binti Muhammad Tirmizi. Saya Anis Sufiah binti Ruslimi. Dan saya Muhammad Afiq bin Syamsul Subhan. Baiklah, pada hari ini kami telah diberi tugasan untuk membuat satu simulasi berkaitan dengan pengucapan awam. Jadi, kami telah memilih salah satu pengucapan awam iaitu perbincangan. Baiklah, kita akan buat perbincangan tentang gadget, iaitu kebaikan dan keburukan gadget dan kesan terhadap pengguna. Sebelum kita buat perbincangan, mari kita mengenali dulu apa itu gadget. Gadget adalah barang elektronik atau sebagai seperti yang kita kenal iaitu handphone, smartwatch, tablet, televisyen dan lain-lain lagi, seperti iaitu media elektronik lah. Gadget juga merupakan satu transformasi teknologi di mana negara kita semakin membantu. Gadget juga merupakan perkara yang sering digunakan dalam pelbagai masyarakat, tak kira muda ataupun tua. Namun, terdapat juga pelbagai isu yang terkait dalam Malaysia seperti dalam isu ekonomi, sosial dan pendidik. Adakah rakan-rakan saya tahu apa yang sering diwar-warkan dalam media sosial? Saya sering membaca isu tentang penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak, di mana ibu bapa memberikan gadget kepada anak-anak yang masih di bawah pengetahuan mereka, di mana gadget tersebut boleh membahayakan kesihatan anak-anak dari segi kesihatan mata dan kesihatan minda. Gadget merupakan alat yang dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan juga keburukan. Apakah manfaat yang boleh diberikan oleh saudara-saudari berkaitan dengan gadget? Pada pendapat saya, penggunaan gadget dalam kehidupan seharian manusia sememangnya ada kebaikan dan juga keburukan. Jika dilihat pada kebaikan, antara kebaikan yang boleh saya ambil ialah penggunaan gadget pada masa ini sangatlah memberi kesan yang sangat baik ataupun memberi impak yang sangat positif kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi. Jadi di mana kita tahu apabila kita belajar di Institut Pengajian Tinggi, kita akan lebih menggunakan gadget untuk mencari bahan maklumat untuk perbentangan maupun untuk kajian. Bukan itu sahaja, sudah setentunya pelajar MPT ini kebanyakannya daripada orang yang berada di luar negeri. Jadi kegunaan gadget juga adalah sebagai satu alat komunikasi untuk mereka berkomunikasi dengan keluarga mereka yang berada jauh daripada mereka. Jadi itu adalah salah satu kebaikan yang macam sangat-sangat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi. Bagi pendapat saya juga, kebaikan gadget ini dapat memberi hiburan terutama kepada golongan remaja. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai media sosial yang terdapat dalam gadget elektronik tersebut. Jadi, sekiranya ingin menghilangkan stres ataupun ingin menghiburkan diri sendiri, mereka boleh sahaja mengakses tersebut menggunakan gadget elektronik tanpa pergi ke tempat-tempat luar. Bagaimana pula dengan pandangan saudari? Saya melihat gadget dapat meningkatkan lagi produktiviti individu, di mana gadget ni dapat membantu individu itu membuat penelitian dan juga mendapat info-info dalam satu produk. Bagi contoh, sekiranya ingin mengeluarkan satu produk, mereka dapat mengakses internet dan gadget-gadget bagi meningkatkan lagi produktiviti mereka. Selain itu, terdapat juga keburukan dalam gadget ini. Gadget juga dapat mempengaruhi anak-anak, di mana anak-anak akan keracunan bahasa. Seperti contoh, saya dapat lihat adik-adik saya melihat YouTube berbahasa Inggeris, dan mereka akan pengaruh dengan bahasa Inggeris dalam harian mereka, ataupun mereka akan bercampur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini menyebabkan bahasa Melayu tidak lagi dimartabatkan sejak kecil. Bagaimana boleh dengan saudara Afiq? Bagi pendapat saya setuju dengan apa yang saudara katakan tadi, mana anak-anak menyebabkan keracunan bahasa sejak kecil lagi. Dan inilah merupakan sebab kurangan gadget jika gadget tersebut diberi kepada anak-anak kecil, di mana anak-anak tersebut akan mempengaruhi
apa yang ada di dalam internet ataupun dalam media-media TikTok. Hal ini demikian kerana setiap isi kandungan yang berada di dalam media sosial tersebut ada kalanya bermanfaat dan ada juga yang tidak bermanfaat. Ada yang berkongsi video-video yang menyebabkan terpengaruh pemikiran anak-anak untuk melakukannya di dalam dunia nyata. Bagaimana pendapat saudari tentang keburukan gadget ini? Baiklah, saya juga bersetuju dengan pendapat saudara Afiq berkaitan keburukan gadget. Jadi saya juga telah melihat daripada pandangan saya di mana apabila gadget digunakan kepada kanak-kanak, secara tidak langsung kanak-kanak itu akan menggunakan peranti tersebut untuk melayari internet, ataupun mungkin pada mulanya hanya menggunakan peranti tersebut untuk mencari sebagai hiburan, contohnya melihat cerita dalam aplikasi YouTube dan sebagainya. Namun kita tidak boleh menjangka pemikiran kanak-kanak, kerana kita tahu sifat asli kanak-kanak ini ingin mencuba benda baru. Jadi kanak-kanak ini juga sebenarnya tidak patut dilihat oleh mereka seperti laman sesawang haram yang mana ada banyak unsur-unsur lucah dan sebagainya. Baiklah, saya sokong terhadap penggunaan gadget tidak sepatutnya diberi pada peringkat kanak-kanak, tetapi berdasarkan sistem pendidikan sekarang, pendidikan di negara kita semakin maju dan banyak aktiviti pembelajaran dilakukan secara dalam digital. Jadi ibu bapa boleh beri pendedahan kepada anak-anak mereka tentang gadget, tapi masih di dalam kawalan supaya perkara-perkara tersebut tidak berlaku. Sekiranya anak-anak mereka sudah terdedah dengan gadget, maka pembelajaran anak-anak tersebut tidak akan berlaku masalah apabila aktiviti pembelajaran dilakukan secara dalam digital. Seperti contoh, sekiranya guru tersebut memberi kuis sebagai kerja rumah, sekurang-kurangnya anak mereka ini tahu cara untuk mengakses ataupun cara untuk mengendalikan aktiviti tersebut. Sekiranya tidak diberikan pendedahan awal, maka berkemungkinan anak-anak mereka ketinggalan dalam pembelajaran dan boleh dikenakan tindakan kerana tidak menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru tersebut. Bagi kemajuan pendidikan juga, guru dapat menjimatkan kos di mana mereka dapat membuat bahan baku mengajar mereka dengan menggunakan teknologi kini. Seperti yang sedia maklum, Canva, iaitu membuat slide. Mereka dapat membuat slide yang menarik, dapat menarik minat murid-murid, seperti memuat naik video haiwan, kartun. Secara tidak langsung, murid dapat memahami dan mengingat apa yang guru ajar. Guru juga dapat membuat latihan kepada murid-murid secara online, di mana guru dapat menggunakan kuis untuk murid-murid. Secara langsung, murid dapat rasa seronok menggunakan teknologi. Seperti yang kita kecil dulu, kita tengok teknologi, kita rasa kagum. Bagaimana dengan saudara Afiq? Saudara, saya rasa apa yang saudara katakan itu tadi benar, tetapi terdapat juga keburukan yang berkaitan dengan isu semakin hari isu gadget yang sering dilakukan di media sosial, di mana murid dengan gadget tersebut secara berlebihan, Hingga kurang tidur. sehingga dia membazirkan masa, dia lalai dan kadang-kadang sehingga lewat malam menyebabkan diri mereka tidak cukup. Gangguan kepada kesihatan. Seterusnya, hal ini dapat mengganggu pembelajaran mereka di sekolah pada esok harinya dan menyebabkan mereka tidur di dalam kelas, kurang berkomunikasi dengan rakan. Dan itu saya rasa gadget ni memberikan lebih banyak keburukan daripada kebaikan kalau digunakan dalam kalangan murid. Okey, bagaimana pula dengan saudara Anis? Baiklah, bagi pandangan saya, seperti kita tahu, penggunaan gadget sememangnya sangat tersebar luas kepada generasi muda. Namun penggunaan gadget ini juga digunakan oleh golongan-golongan lama seperti ibu bapa kita, nenek dan juga atuk kita. Jadi sebabkan mereka adalah golongan lama yang mungkin tidak tahu banyak mengenai teknologi, mereka juga sangat berisiko untuk mendapat berita palsu ataupun mendapat penipuan secara dalam talian. Jadi perkara ini boleh menyebabkan golongan tersebut dalam keadaan bahaya.
di mana besar kemungkinan maklumat peribadi mereka telah pun dicuri oleh pencuri dalam kes penipuan ini. Baiklah, pada pendapat saya ingin menambah pendapat Afiq di mana sekiranya anak-anak bermain gadget terlalu lama, mereka akan lebih memilih untuk meluangkan masa mereka dengan bermain gadget sehingga mengabaikan diri mereka. Jadi saya ingin mengaitkan juga terhadap pihak dewasa di mana pihak dewasa juga boleh cenderung untuk bermain gadget dengan mengabaikan diri mereka juga. Seperti contoh, mereka bermain gadget dengan terlampau lama sehingga boleh mengabaikan diri mereka serta diri anak-anak mereka. Mereka juga boleh hilang fokus dan akan merasa penat untuk pergi kerja pada hari seterusnya. Jadi kesimpulannya, gadget ini walaupun gadget ini adalah teknologi yang canggih, namun terdapat juga keburukan dan kebaikan. Kebanyakan keburukannya dapat memberi kesan yang buruk kepada masyarakat masa kini. Namun kebaikannya juga dapat memberi manfaat kepada orang ramai supaya kehidupan lebih baik. Kurang saja, gadget ni dia ada dia mempunyai kebaikan dia dan juga keburukan dia. Di mana jika kita menggunakannya untuk kebaikan, maka kita akan memperolehi kebaikannya. Jika kita guna untuk keburukan, maka sebaliknya. Bagi saya, jika gadget ni digunakan pada orang yang betul, di mana dia menggunakan untuk mencari maklumat, dia akan memperolehi perkara itu dengan lebih mudah. Dan juga gadget ini juga mudah juga untuk melakukan keburukan, di mana dia akan menyebarkan seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara jadi, menyebarkan maklumat palsu, melakukan penipuan. Oleh itu, gadget ni mempunyai kebaikan dan keburukan melalui atas individu yang menggunakan gadget tersebut. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Adakah saudara-saudara ingin menambah kesimpulan saya tadi? Boleh. Jadi apa yang dapat saya simpulkan mengenai isu gadget, isu penggunaan gadget ini, kita juga tahu isu gadget ini mempunyai kebaikan dan juga keburukan. Jadi penggunaan gadget tu bergantung kepada individu itu sendiri, sama ada ia memberi manfaat ataupun sebaliknya. Jadi kita sebagai individu yang sememangnya menginginkan kehidupan yang harmoni ataupun macam teratur, jadi perlulah kita untuk mengatur masa kita untuk bermain gadget dan juga meluangkan masa kita dengan ahli keluarga ataupun harian kita. Akhir sekali, apa yang dapat saya simpulkan adalah semua pihak perlu memainkan peranan yang penting dalam penggunaan gadget ini. Seperti contoh, ibu bapa perlu mengawal penggunaan gadget pada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka juga perlu mengawal diri mereka dari mereka dengan bermain gadget dengan terlampau lama, kerana akan memberi impak yang negatif sekiranya semua pihak itu menggunakan gadget secara berlebihan. Itu saja. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.